السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أصعد قوالب الأصفياء بعقبة المجاهدات، وأسعد قلوب الأولياء بالمشاهدات، وخلص أشباه المتقين من ظلم الشهوات. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تضيء نجوم هدايتها في عود العنايات، وتزهر سرج يقينها من مشكاة الإصابات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد العدنان، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu, mempelajari ilmu tasawuf, menerusi kitab Al-Hikam, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang alim yang telah menggabungkan dua ilmu, iaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Syekh Ibn Atha'illah Sakandari rahimahullahu ta'ala merupakan ulama contoh, iaitu contoh kepada kita dalam panduan ataupun panduan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan bagaimana cara nak sampai kepada Allah. Kita semayang, kita berpuasa, apa tujuan kita berpuasa, apa tujuan kita semayang, adakah kita semayang, kita puasa, kita zikir, kita solat, kita semayang tahajud ni nak jadi wali, nak ada karamat ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu Syekh Ibn Atha'illah Sakandari menyebut dalam kata hikmahnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin, tashawwufuka ila ma batana fika min al-uyub khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka min al-ghuyub. Tashawwuf ni ihtimam bihi wa tatallu' lahu, ihtimam mengambil perhatian kamu. Tashawwuf memberi maksud syuf, lihat, ataupun ihtimam. Al-ihtimam bisyai'i wa tatallu' lisyai',
Mana mengambil perhatian dan juga meneliti pada mana, ila ma batana fika, apa yang tersembunyi pada diri kamu itu, minal, daripada segala keaiban. Mana kita pandang, kita teliti, kita selidiki segala aib yang ada dalam diri kita ini, khairun laka, itu adalah lebih baik bagi kamu, min tashawufika, daripada kamu memerhatikan, mengambil perhatian, ila ma hujiba anka minal ghuyub, apa-apa yang terhijab dari kamu, segala benda-benda yang tak nampak, seperti menuntutkan karamat, untuk menuntutkan kedudukan, maqam-maqam, belajar ilmu tasawuf, ini maqam, kedudukan, zikir nak kedudukan sekian, puasa nak dapat karamat. Kenapa amal zikir ni? Supaya dapat karamat, terbang di udara. Apa tujuan baca selawat ni? Contohnya boleh lipatkan bumi ni, tayyul ardi, pergi mana pun cepat sampai, sekelip mata boleh sampai ke Mekah contohnya, boleh sampai ke Mekah. Bukan itu yang diingini, tetapi sebaiknya kamu beribadat, kamu melakukan apa amal-amal soleh, adalah kamu memandang keaiban pada dirimu, bahawa sesungguhnya kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kamu, dengan ibadat yang telah kamu lakukan kepada Allah Ta'ala, amat jauh sekali. Oleh sebab itu sepatutnya kamu merasa malu kepada Allah apabila kamu melihat diri kamu ini, nikmat yang Allah berikan, adapun balasan kamu beribadat kepada Allah terlampau sedikit, datanglah perasaan malu sepatutnya kepada diri kamu. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah, yang dinamakan taubatul istijabah. Taubatul istijabah iaitu taubat istijabah, menyahut daripada perintah Allah, kerana sesungguhnya diri seorang hamba Allah itu telah menerima nikmat yang sebanyaknya, kemudian membalas amalan terlampau sedikit. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Sepatutnya kamu bertaubat tidak setanding amalan kamu dengan nikmat yang Allah berikan, disebut oleh ulama sebagai taubatul istijabah. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Mana istijabah, kita terus menjawab, ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Bukan setakat taubat melakukan dosa, tetapi bertaubat kerana merasakan amalan yang kita lakukan sebelum ini, selama ini kita lakukan, tidak setanding dengan nikmat dan kurniaan Allah yang Allah curahkan kepada kita. Itu sepatutnya, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, menyebut tashawufuka ila ma batana fika minal uyub khairun laka, atau khairun min tashawufika imam ma hujiba anka minal ghuyub. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kesimpulannya, seorang yang nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah takhliyah, nama dia. Mesti khali, bersihkan, kosongkan hati ini daripada sesuatu yang lain daripada Allah. Bersihkan hati ini segala kullu aghyar, segala kotoran, sebagaimana kita berselawat, selawat yang diilhamkan oleh Allah kepada Syekh Ahmad Badawi rahimahullah ta'ala, yang disemadikan di Tontong, berasal daripada Morocco. Seorang wali Allah lahirkan seorang wali Allah ini, kemudian bermusafir sehingga sampai ke satu tempat yang bernama Tonto di Mesir. Tonto ni kawasannya sebelum ini tidak masyhur. Tak masyhur Tonto ni.
Tetapi dengan kehadiran seorang wali Allah yang bernama Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullahu taala, tuan-tuan ni masyhur ma'mur bil ulama, masyhur. Tonton ni kalau di Mesir sebut tonton, ramainya ulama-ulama yang lahir di bawah tarbiyah ulama-ulama di Tonton ni, iaitu Masjid Jami' Al-Badawi. Dulu Masjid Jami' Al-Badawi ini melahirkan ramai ulama termasuk Huffazul Quran. Tidak sempurna mereka belajar Quran melainkan ke Tonton. Oleh sebab itu di Tonton ni ada kuliah Quran bagi pelajar yang belajar di Syubra. Dia akan menyambung ke kuliah Quran di Tonton kerana mengambil sempurna kata para alim ulama, tidak sempurna Quran yang diambil sanadnya melainkan di Tonton. Tonton ni melahirkan ramai ulama. Kebanyakan qurra, kebanyakan para qurra ianya adalah lahir daripada Tonton. Mereka belajar di madrasah Tonton, terutama dekat dengan Jami' Masjid Sayyidina Ahmad Badawi rahimahullah taala. Dan ramainya ulama-ulama di Tonton termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah taala. Beliau juga berasal daripada Gharbiyah, kemudian sering pergi balik ke Masjid Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullah taala, sehingga pada awal zaman kanak-kanak Sayyidi Dr. Yusuf Al-Qardawi ini, ianya sudah berdamping dengan kitab Minhajul Abidin di Imam Al-Ghazali. Jadi Syekh Yusuf Al-Qardawi berasal pada Gharbiyah. Kawasannya di antara pekannya ialah Tonton. Gharbiyah ni kawasannya ialah Tonton, iaitu bandar ni ialah Tonton. So Qardawi dan ramai ulama-ulama yang alim, ulama yang terkenal sekarang ni, contoh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu taala, beliau dulu selalu berada di dalam majlis-majlis zikir, iaitu kumpulan-kumpulan tariqah. Hanya beliau mengambil pendekatan ulama-ulama tasawuf ini, kemudian diperbaharui keedahnya menerusi perjuangan sebagaimana yang dipelopori oleh Asy-Syahid Hasan Al-Banna, mengambil istilah-istilah tasawuf seperti adanya naqib, dilakukan usrah, kemudian naqib ni ada asyirah, iaitu perhimpunan segala nuqaba. Istilah naqib, nuqaba ialah dalam ilmu tasawuf. Wa ya aqtab, wa ya nuqaba, wa ya anjab, wa ya aqtab. Kita panggil wali kutub, kita panggil najib, yang nujaba, iaitu wali yang kedudukannya najib, pintar. Najib hebat di sisi Allah, pintar. Nujaba jamaknya ialah nujaba. Naqib jamaknya nuqaba. Jadi kita ikhwanul muslimin mengambil pendekatan ilmu tarikat ini, membentuk usrah-usrah. Asalnya Hasan Al-Banna ini adalah seorang bertarikat, tarikat As-Sazuliyah. Kemudian beliau ambil pendekatan ini dalam menyusun ahli usrah supaya mereka ini iltizam, istiqamah dalam mempertahankan ajaran Allah. Maka dia buat usrah, kemudian ada nakib, sana ada usrah, kemudian satu ketika iaitu ada asyirah, berkumpul semua dan bersama dengan para nuqaba, nakib-nakib ni berbincang. Itu juga dalam ilmu tariqat. Ilmu tariqat ialah ada naqibnya yang dinamakan naqib, kemudian perhimpunan di kalangan para naqib ini yang dinamakan nuqaba, sehingga kedudukan wali ini yang mendapat kedudukan naqib dan nuqaba. Ada yang dinamakan najib, nujaba. Ini dalam kedudukan ilmu tarikat, dalam ilmu tarikat. Jadi kita buat usrah, panggil dia naqib,
Mana asal kalimah nakid tu? Orang menuduh bahawa tarikat ni tak betul, sedangkan dia buat usrah dan dia ada nakid dia. Kemudian ramai nakid-nakid ni buat pula penjumpaan, ada penjumpaan bersama nakid-nakid, iaitu buat mukhayyam nuqaba. Istilah itu diambil daripada mana? Istilah itu diambil daripada mana? Istilah itu diambil daripada asalnya dalam ilmu tariqah, orang yang bertasawuf. Tetapi dibandingkan dalam keadaan diperbaharui untuk disesuaikan keadaan sekarang. Kemudian Syekh Al-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala telah mengambil zikir Rabiatus Syarifah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadzal qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Asalnya zikir ini yang dinamakan Rabitah dalam ilmu tariqah. Bila kita berzikir, kita mesti merasakan ada ikatan yang kuat bersama dengan ahli tarikat kita, bersambung kepada guru, guru bersambung kepada guru, sambung sehingga Nabi SAW, yang dinamakan istilah Rabiatus Syarifah. Maka hati kita ini telah diikat dengan mahabbatullah, maka tidak berganjak kita berjalan menuju kepada Allah, dan hati ini sentiasa kenal mengenal, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, jundul mujannada, iaitu bala tentera. Apabila hati ini telah kita ikatkan dengan iman, ia sentiasa akan dinasihatkan. Oleh sebab itu guru yang mursyid boleh mentarbiahkan diri kita walaupun jarak jauh. Yang disebut dalam istilah ilmu tasawuf iaitu abul ifadati asyrafu min abil wiladati. Bapa yang memberi faedah terlebih mulia daripada bapa yang melahirkan. Mana bapa kita mulia, dia asal usul kita iaitu daripada mak bapak kita. Tapi guru kita mursyid juga mulia. Kenapa? Kerana dia mengajarkan kita jalan menuju kepada Allah. Dan perlu dihormati juga guru kita, kerana ia adalah guru yang memimpin kita, memimpinkan kita, iaitu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh ulama ini yang mursyid mentarbiahkan kita kerana ada Rabitah namanya, Rabitah Syarifah. Bila kita nak buat sesuatu, maka guru kita ini seolah-olah kita telah dizahirkan oleh Allah, ternampak guru kita, jangan buat gitu. Maka kita tersedar sehingga ianya berterusan naik sampai ke atas, sampailah kepada Nabi SAW, sehingga mereka yang nak melakukan kesalahan ini terpandang kepada Nabi, sehingga naik ke atas terus sampai kepada Allah. Maka Allah memperingatkan dia apabila melakukan kesalahan, seolah-olah tidak ada hijab lagi dengan Allah. Maka Allah sentiasa memandukan dia, menjaga hamba Allah ini, kerana ianya telah sampai kepada kedudukan wali Allah. Makan, minum, perjalanannya telah ditarbiahkan oleh Allah sampai wali. Ini dinamakan silsilah Rabiatus Syarifah. Bagi mereka yang tidak mendalami ilmu zikir, ilmu tarikat, baca kitab Hidayatus Salikin, terus menuduh pengarang kitab Hidayatus Salikin itu syirik. Kerana Syekh menyatakan sebelum kita berzikir, pandanglah wajah gurumu. Jadi golongan Wahabi ni kata itu syirik. Bila kita baca kitab, kita tak faham, tak boleh terus kita kata orang ni syirik. Tujuan memandang supaya zikir kita ini tidak tidak liar dan tidak memikirkan kepada yang lain. Kita merasakan telah dipandang oleh guru,
dipandu oleh guru. Guru ini silsilahnya daripada guru kepada guru sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila zikir ini kita berzikir, iaitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus kepada Jibril, dan Jibril terus kepada Allah, terus ketika itu tidak terpandang kepada makhluk, hanya terpandang kepada Allah. Ini kaedah. Kita sekarang ni pergi tuduh orang syirik dan sebagainya, zikir kita setakat mana? Zikir kita sekarang ni sambil berzikir tengok handphone, sambil berzikir tengok jam, sambil zikir tengok dinding. Zikir apa? Zikir apa? Zikir yang mana tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Syekh menyebut tasyawufuka. Tasyawuf, kamu mengambil ihtimam, melihat kepada yang tersirat dalam diri kamu daripada segala keaiban, itu lebih baik daripada kamu mengambil perhatian, kamu berzikir beribad ni nak mendapatkan keramat ni, boleh terbang, boleh apa semua. Bukan itu dalam ilmu tasawuf. Bukan itu dalam ilmu tasawuf. Kalau betul dalam ilmu tasawuf, dia tidak memikirkan amallah selawat ni, bila amal selawat ni boleh dapat begini, bila amal ayat ni boleh dapat begini. Tak ada sebenarnya. Itu pemberian Allah. Jangan ada begitu. Oh ustaz, apa kelebihan zikir ni? Jangan tanya kelebihan. Tujuan kita supaya ianya sampai kepada Allah. Tujuan kita supaya Allah cintakan kepada kita. Oleh sebab itulah Syekh menyebut, kata orang arif, syarah dia, jadilah hamba Allah yang selalu inginkan mencapai istiqamah, dan jangan menjadi hamba yang menuntut karamah. Jadilah hamba Allah yang istiqamah. Istiqamah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim yang menyuruhkan kita ini supaya istiqamah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, sesungguhnya mereka yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Rabbuna Allah. Kemudian summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kemudian mereka istiqamah. Berdasarkan dalam suratul Fussilat, menunjukkan bahawa sesungguhnya untuk istiqamah ini hendaklah syarat yang pertama, ianya mengiktiraf rububiyah Allah dan mengaku tentang wahdaniyah Allah. Oleh sebab itu Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mana tauhid dulu. Bila tauhid dia mantap, mengiktirafkan rububiyah Allah dan mengaku tentang keesaan Allah, wahdaniyah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka ini istiqamah. Mantapkan di sudut ilmu tauhid, istiqamah dalam sudut apa? Fil amal. Kalau dia istiqamah beramal tapi rosak tauhidnya, habis amalan. Tapi sekiranya ianya tauhidnya benar-benar tauhid yang diradai dan diterima oleh Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah. Istiqamah dalam beramal. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nescaya turunlah para malaikat ke atas mereka. Berdasarkan firman Allah ini, para alim ulama berkata istiqamah ini memberi maksud as-sabitu alal iman, ataupun as-sabatu alal iman, tetap di atas iman. Wa ikhlasul ibadah, ikhlas beribadat.
wa adaul faraidi, dan menunaikan segala kefarduan. Mana istiqamah ni mesti memenuhi 3 perkara dia. Yang pertama, as-sabatu alal iman, tetap di atas iman. Oleh sebab itu Syekh menyebut dalam kata-kata hikmah sebelum ni semua menjuruskan kepada iman, kepada tauhid. Tetap di atas beriman kepada Allah. Berimannya apa? Berimannya, bila dia beriman sungguh ini, nanti dia beramal bukan kerana nak karamat, bukan nak kerana boleh begini, tetapi dia beramal supaya dia rasa hampir kepada Allah, supaya Allah pandang dengan pandang keredaan, Allah pandang dengan pandang rahmat, Allah pandangkan dengan pandang keampunan. Itu yang dia nak. Istiqamah. Yang kedua tadi, ikhlasul amal, ikhlaskan beramal. Dan wa adaul faraidi, menunaikan fardu. Maknanya tuduhan liar kepada golongan tarekat ni dapat kita tepiskan. Ada orang kata golongan tasawuf ni tak semayang. Itu bukan tasawuf. Contohnya ada kumpulan ni semayang masjid pun tidak. Ini masjid Raudatul Jannah, dia pergi berzikir dekat rumah, dia pun tak kenal Tok Imam Masjid Raudatul Jannah. Orang sini pun dia tak kenal. Orang yang mengajar sini pun dia tak tahu. Dia tak pernah datang masjid. Saya memang dah duduk dekat Suluk Bayan kata. Tapi minta maaf lah Jeffrey, saya tak datang Masjid Raudatul Jannah. Kita kata, ustaz kenapa tak datang? Dia kena panggil ustaz sebab dia guru tarekat. Oh, dia kata tak sama mereka syariat, kita orang ialah hakikat. Dia kata beza macam langit dengan bumi. Kita boleh terima tak? La yuqbal. Kerana ia sudah menyalahi tanda orang yang beriman kepada Allah, alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Istiqamah ini mestilah ianya as-sabatu 'ala al-iman, ikhlasul amal, wa adaul faraid, menunaikan fardu, hadis sembahyang berjamaah. Jangan ikut ajaran sesat, belum tentu dia sampai kepada Allah. Memang punya kelebihan, tapi kelebihan daripada syaitan. Syekhul Azhar dulu seorang ulama yang alim, Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kelebihan. Kalau kita nak pergi ke Semenanjung Sinai, ada satu tempat sekarang ni boleh kita melawat, tetapi kawasan yang terhad, itu pun mesti mendapat tasrih kebenaran, tempat kubu Israel asalnya. Di padang pasir ni tak tahu daripada mana datangnya bala tentera ni. Jadi Mesir hampir ditawan kerana dia masuk daripada Semenanjung Sinai dekat dengan terusan Suez. Atas sikit itulah Jabal ataupun tempat Tur Sina, tempat Nabi Allah Musa alaihi salam bermunajat. Di tengah padang pasir ni, disitulah kubu Israel. Situlah kubu Israel. Dan terusan Suez ni penuh dengan jerangkap sama dan juga dawai-dawai elektrik di dalam laut. Minta kepada Syekhul Azhar Syekh Abdul Halim Mahmud. Jadi Syekh Abdul Halim Mahmud bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi. Apa yang disuruh? Dia kata bawakan kereta bomba, bawa bomba. Tapi sampai sekarang saya pergi melawat baru ni, terfikir macam mana tentera Mesir ni dia boleh melepasi laut terusan Suez tersebut yang telah di dalam laut ni penuh dengan jaring-jaring elektrik.
dan penuh dengan sama bagaimana begitu doa Syekh Abdul Halim Mahmud dan wali-wali Allah ni, mereka boleh melepasi dan bawa fire brigade ni pergi tembak padang pasir ni. Bila tembak sahaja nampaklah kubu. Saya pergi masuk dalam tanah ni boleh masuk kita kebal padang pasir. Kemudian dalam tanah ni penuh di situ ada telefon, masih lagi ada telefon yang pusing. Kemudian dalam tu dia ada pejabat besar. Di dalam ni juga ada tempat kereta kebal. Dalam padang pasir. Tahu-tahu keluar kereta kebal. Habis tentera Mesir ketika itu. Pun tak tahu datang daripada mana. Datang pada mana? Bala tentera Israel di dalam tanah. Allah ilhamkan kepada wali Allah Syekh Abdul Halim Mahmud, Allah yarhamu, menadah tangan ke hadrat Allah Ta'ala supaya pertahankan bumi orang Islam. Kalau hancur Mesir, hancur Azhar, habis. Berdoa ke Allah Ta'ala, Allah mustajabkan Syekh Abdul Halim Mahmud, seorang yang warak. Lepas sembahyang subuh beliau berjalan sehingga ke Azhar. Jauh. Saya daripada Duyung nak datang sini berjalan kaki pun tak sanggup. Supaya dia boleh berjumpa dengan orang fakir miskin, dia tidak pakai kenderaan rasmi Al-Azhar, walaupun Syekhul Azhar. Aku alhamdulillah, dia kata, Allah selamatkan saya daripada jadi syirik, jadi kufur ketika menyambung PhD di Sorbonne, Perancis. Beliau adalah orang pertama wakil Al-Azhar. Dia pergi ke Sorbonne, dia belajar bahasa Perancis, dia ambil daripada awal BA, kemudian master, kemudian PhD. Ketika PhD ni baru Azhar tahu ada orang pelajar Azhar duduk sana, baru Azhar taja. Tapi Allah selamatkan saya kerana alhamdulillah Quran yang ada di dalam dada. Quran yang ada dalam dada, alhamdulillah Allah selamatkan imanku. Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud, Allah yarhamu. Orang tanya keturunan beliau, dia kata Allah tidak memandang kepada keturunan. Selepas beliau meninggal dunia, maka orang pun kaji keturunan Syekh Abdul Halim Mahmud. Susur jalur ibu dan bapanya adalah bersampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dia tak rasa bangga dia keturunan Nabi. Syekh Abdul Halim Mahmud, Allah yarhamuh. Sehingga Dr. Syok Qardawi kata, guruku Syekh Abdul Halim Mahmud, bila ku terpandang mukanya, beliau adalah guru yang dinamakan dari sudut perwatakannya itu menjadikan aku memahami ilmu tasawuf. Begitu. Tak payah belajar. Tengok Syekh Abdul Halim Mahmud, dari sudut percakapannya, dari sudut ibadatnya, sudah aku boleh belajar ilmu tasawuf melalui susuk badannya. Seorang yang warak dan tawaduk. Oleh sebab itu Allah mustajabkan doa beliau. Allah mustajabkan doa beliau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika beliau belajar dulu di Sorbonne, dalam keadaan susah berada dalam negara kafir, susah ketika itu, sehingga bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan selawat. Bila dia amalkan selawat tersebut, ternampak cahaya, maka dia faham bahawa Allah telah memberikan petunjuk dan jalan keluar bagi dia. Di antara anak murid beliau iaitu Profesor Dr. Omar Hashim, hafizahullah ta'ala, seorang ulama hadis yang sahih Imam Bukhari, sahih Imam Muslim berada dalam dada. Profesor Syekh Omar Hashim ni kalau mengajar sahih Bukhari tak pernah bawa kitab sahih Bukhari, tapi dia boleh ingat satu persatu. Sahih Imam Muslim pun begitu, kita hadis 40 pun tak hafal.
Beliau beramal selawat itu sampai sekarang. Ketika mana beliau ziarah Malaysia pada tahun lepas, telah mengijazahkan dengan anak-anak muridnya yang berada di Malaysia ni, selawat tersebut yang diambil pada guru beliau Syekh Abdul Halim Mahmud, Allah yarhamuh. Ini wali Allah, kerana istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun para malaikat ke atas mereka. Apa malaikat kata? Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, maka berita gembira syurga bagi kamu, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Ini ketika mana seorang ni nak meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan berita gembira. Gembira ketika mana? Gembira ketika mana? Ketika menghadapi sakratul maut, datang malaikat mengingatkan malaikat ini yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, beringat kepada dia, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, sesungguhnya syurga telah diberikan kepada kamu. Inilah yang dinamakan taufiqul istiqamah ala tauhid, iaitu Allah berikan taufik istiqamah di atas tauhid walaupun ketika menghadapi sakratul maut. Istiqamah. Oleh sebab itu perlu istiqamah beribadat sekarang ini, supaya ketika mana menghadapi sakratul maut, kita istiqamah ala tauhid, di atas tauhid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Osman ibn Hasan ibn Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala, telah membahaskan berkaitan dengan istiqamah ini begitu panjang. Istiqamah ini dia kata terbahagi kepada tiga. Tadi istiqamah terbahagi kepada tiga. Yang pertama istiqamatun bil lisan, istiqamah dari sudut lidah. Ini yang perlu kita tengok pada diri kita, adakah kita istiqamah di sudut lidah? Apa benar istiqamah di sudut lidah ni? Istiqamatun bil lisan. Istiqamatun bil lisan al-mudawamatu ala kalimatis syahadah, sentiasa berterusan atas kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, la ilaha illallah. Tadi imam kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, minta ke Allah Ta'ala supaya kita sentiasa baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila? Fi kulli lamhatin, setiap kelipan mata, wa nafasin, setiap penapasan kita ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertambahan itu bukan kita tambah kalimah syahadah, dah. Pertambahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, titik. Adapun fi kulli lamhati itu seolah-olah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Aku memohon kepadamu ya Allah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin, setiap kelipan mataku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa nafasin, setiap pernapasanku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adada ma wasi'ahu ilmu Allah, keadaan sebilangan ilmu Allah. Minta supaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kita sentiasa ucapkan adada ma wasi'ahu ilmu Allah, sebilangan ilmu Allah. Memang kita takkan dapat nak membaca sebilangan ilmu Allah, tetapi kita mintakan Allah Ta'ala supaya di dalam timbangan neraca Allah kalimat la ilaha illallah ini seolah-olah sebilangan ilmu Allah. Istiqamah. Tapi orang tak faham zikir tersebut, dia kata apa ni minta tambah syirik. Dia kata syirik apa pula? Entah yang tak faham tuduh orang syirik.
Bila kita berceramah boleh pula. Tiba ustaz dia ceramah, asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina biha azab Allah. Syahadatul la ilaha illallah itu syahadah yang menyelamatkan kita azab Allah. Kalimah syahadah tunjina min azabillah itu tambahan. Tapi tambahan yang kita sebut itu tiada kena mengena dengan la ilaha illallah. Bukan menambah kalimah syahadah, tetapi menunjukkan syahadah itu menyelamatkan kita pada azab Allah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita minta supaya setiap kelipan mata istiqamah. Mari kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni lepas sembahyang ni, minta supaya tiap-tiap kelipan mata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, wal istiqamatu bil jinan, istiqamah pada sudut jinan, iaitu hati kita. Istiqamah macam mana? Wal mudawamatu ala sidqil iradah, berkekalan kita ini di atas benarnya kehendak kita. Kehendak kita makan, kena apa makan? Supaya bila kita makan, Allah sihatkan kita boleh hidup untuk beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah. Bukan bila sihat badan boleh berjalan jauh-jauh. Ya, sidqul iradah. Kita memakai pakaian kerana nak menutup aurat. Kita memakai pakaian supaya ianya tidak mendedahkan aurat yang dilarang oleh Allah. Bukan nak nunjuk-nunjuk ke orang. Sidqul iradah. Maka setiap apa yang kita lakukan diajarkan oleh Nabi SAW. Nak pakai pakaian baca doa, nak masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, naik kenderaan baca doa, nak berjalan baca doa, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, masuk tandas baca doa, keluar tandas pun baca doa, nak bersetubuh pun baca doa. Nampak ni? Kemudian dah bersetubuh, mandi keram pun baca doa. Lepas mandi pula ada semayang pula salatul taharah. Kesimpulan, sidqul iradah. Benar kehendak kita ni untuk mendapat redha Allah. Untuk mendapat redha Allah. Yang ketiga, istiqamatu bin nafsi. Istiqamah dengan diri kita. Apa istiqamahnya? Al-mudawamatu 'alal ibadah wa ta'ah, iaitu berkekalan di atas beribadat dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sambung lagi kita. Itu istiqamah. Istiqamatu bil lisan, istiqamatu bil jinan, istiqamatu bin nafsi. Istiqamah berarti menunaikan kewajipan, sedangkan karamat atau karamah berarti menuntut kedudukan. Jadi bila kita baca Quran, kita berzikir, kita berselawat beratus-ratus ribu, selawat ni bukan nak kedudukan, tetapi nak supaya dicintai oleh Allah, supaya dirahmati oleh Allah. Itu tujuan kita. Sedangkan karamah atau kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali itu adalah sebagai hasil daripada istiqamah. Bila kita istiqamah, Allah berikan kepada kita istiqamah. Oleh sebab itu, seorang ulama yang terkenal, Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah ta'ala, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa anna hadha sirati mustaqimah. Inilah jalanku mustaqimah, yang lurus. Jalan lurus ni iaitu jalan yang tidak ada syirik kepada Allah. Fattabi'u, kena ikut, wala tattabi'u subula, jangan ikut jalan yang lain pada Islam, jangan ikut. Fatafarraqa bikum an sabili, nescaya kamu akan tersesat. Ini Allah berfirman dalam Quran. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah ta'ala tafsirkan ayat Quran ini, menyebut bahawa al-imanu fil qalbil mu'min, iman yang berada dalam hati orang beriman ni seperti pokok, ianya ada 7 dahan.
Ada 7 dahan. Kalau kuat iman kita, mantap iman kita, istiqamah dalam keadaan beriman dan tidak pilih jalan yang lain. Kalau pilih jalan lain, sesat belaka. Itu iman. Iman yang ada dalam diri orang yang beriman diumpamakan seperti pokok, baginya ada 7 dahan. Yang pertama, husnun yantahi ila qalbi. Satu dahan ianya sampai kepada hati seorang itu. Dahan ni dia sampai ke hati. Hasilnya sihhatul irada. Kalau iman satu dahan dia sudah sampai ke hati, maka setiap perbuatan dia ni adalah benar mengikut kehendak Allah. Yang kedua, husnun yantahi ila lisanih. Satu dahan pula ianya sampai kepada lidahnya, maka hasilnya buahnya sidqul maqalah. Segala percakapannya benar belaka. Dia tak menipu, tak menggelentung, tak ada apa. Perkataannya benar belaka. Yang ketiga, husnun yantahi ila rijlaihi. Satu dahan sampai ke kakinya. Hasilnya al-masyu ila al-jama'ah. Nampak ni? Dia akan berjalan kepada kumpulan orang Islam. Dia akan berjalan untuk bersama dengan orang Islam di antara salatul jamaah. Mana orang yang salatul jamaah ini imannya, yang mana dahan ini telah sampai kepada 2 kaki dia. Sampai 2 kaki. Wa ghusnun yantahi ila yadayhi. Satu dahan pula sampai kepada 2 tangannya. Hasilnya i'ta'us sadaqah, dia memberikan sedekah. Wa ghusnun yantahi ila ainai. Satu dahan sampai kepada 2 matanya. Kesannya an-nazaru ila ibarat, iaitu sentiasa memandang dan mengambil iktibar. Bukan memandang pakai maksiat, tetapi memandang mengambil iktibar sehingga rasa takut kepada Allah. Satu dahan sampai kepada perutnya. Hasilnya aklul halal wa tarkus syubhat, makan yang halal, meninggalkan syubhat. Dan satu dahan yang ketujuh, iaitu sampai kepada nafsunya. Maka hasilnya tarkus syahwat, meninggalkan segala nafsu syahwat yang tidak baik. Nafsunya menjadi nafsu yang diterima oleh Allah Ta'ala, istiqamah. Oleh sebab itu, alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu rabbuna Allah. Iman ini, kalau betul dia beriman, maka dia telah iman ini telah mengeluarkan 7 cabang. Jadi apa? Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah disebabkan di istiqamah ni, Allah berikan kemuliaan, dapatlah karamah yang Allah berikan hasil daripada istiqamah tadi dan beriman kepada Allah. Tu Syekh sebut, istiqamah berarti tetap dalam ubudiyah, beribadat kepada Allah. Dalam istilah ilmu tasawuf, ibadat itu syariat. Ibadat itu ialah syariat. Sembahyang, puasa, zakat. Ubudiyah, beribadat dalam keadaan beriman sungguh kepada Allah, dinamakan maqamul iman. Wah, ni ubudiyah. Ada orang semayang, tapi lepas semayang tak menutup aurat pun. Lepas semayang mengata orang. Lepas semayang pandang maksiat. Semayang apa? Semayang di syariat. Tetapi kalau orang ni semayang digabung dengan ubudiyah, dia takutkan Allah, takutkan sazan Allah, mengharapkan rahmat Allah, sentiasa merasakan malaikat sentiasa memandangnya. Semua makhluk ini menjadi saksi di akhirat besok, seolah-olah api neraka di hadapannya dan terpandang kepada syurga Allah. Allahu Akbar. Ini ubudiyah, dinamakan maqam ubudiyah. Maqamul ibadah ialah maqam syariat. Itu sebab berarti ubudiyah. Orang itu tidak akan istiqamah kalau dia tidak sampai maqamul iman. Tetapi bila dia sampai kepada kedudukan dia beriman, sungguh bahawa pahala ini akan disimpan di sisi Allah Ta'ala
yang kekal selama-lama, dan Allah akan berikan di akhirat dan kekal dalam syurga selama-lamanya. Dia beriman, oleh sebab itu dia sanggup melakukan amalan tersebut walaupun terpaksa menghadapi banyak rintangan, kerana kedudukannya ketika itu ubudiyah. Ubudiyah. Dan kategori yang ketiga dinamakan ubadah, iaitu maqamul ihsan. Ibadah, ubudiyah dan ubadah. Tidak berubah iman kepercayaannya kepada Allah, ketuhanan Allah, kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, baik dan sihat, baik dalam sihat ataupun sakit, istiqamah. Sihat ke sakit ke, konsisten. Kemudian suka duka, kaya miskin, dia sama je. Inilah orang yang istiqamah. Maka kerana istiqamah itulah Allah muliakan kepadanya. Allah muliakan. Maka Al-Imam Ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah ta'ala menyebut, istiqamahlah kamu bertaubat kepada Allah. Yang pertama yang saya sebut tadi, taubatul ijabah, iaitu bertaubatnya seorang hamba Allah ini kerana malu dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita banyak berzikir? Kenapa kita banyak berselawat? Kenapa kita banyak sembahyang sunat? Itu tanda kita bertaubat kepada Allah kerana malu dengan nikmat yang Allah berikan banyak sangat kepada kita, tapi kita balaskan sedikit. Ini nama dia taubatul ijabah. Tapi kalau kita zikir lepas sembahyang tadi sekadar 33, lepas tu tak ada zikir, kita tak ada rasa malu kepada Allah. Allah berikan kita tidur malam tadi, nyenyak, boleh berjalan, boleh makan, boleh minum, boleh melihat, okey ya. Tak ternilai tu. Tak ternilai. Oleh sebab itulah, bila siang sahaja tidak cukup dengan sembahyang fardu subuh, tidak cukup dengan berzikir sampai naiknya matahari, kemudian sembahyang lagi sembahyang duha, Allahu Akbar. Kenapa abang buat? Kenapa pak cik buat? Kenapa mak buat? Kenapa ayah buat? Inilah dinamakan taubatul istijabah, kata Syekh Ibn Atha'illah Sakandari pengarang kitab kita ni. Yang kedua dinamakan taubatul inabah. Inabah ini juga makna taubat, tapi taubatul inabah iaitu bertaubatnya hamba Allah kerana takutkan siksaan Allah. Kita bertaubat takut siksaan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua, mendidikkan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita mohon pada Allah Ta'ala, Allah permudahkan kita menghadapi sakaratul maut dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, dan juga diberikan kepada ahli keluarga kita dan juga muslimin dan muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.